Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Intan Syafiqah binti Samsudin. Nombor matriks A21A2994. Attitudes. Attitudes is a learned predisposition to behave in a consistently favorable, positive or unfavorable negative manner with respect to a given object. Jadi dalam video ni saya akan berkongsi tentang menara condong kedua di dunia. Jadi di mana menara condong ni? Luar negara ada, dalam negara juga ada. Tapi sekarang saya akan bercakap tentang menara condong dalam negara Malaysia kita yang menjadi tumpuan pelancong. Lokasinya di mana? Walaupun telah berusia 137 tahun, ia masih berdiri kukuh dan agak sengit dan tercondong sedikit. Bangunan 3 tingkat ini dilengkapi dengan jam besar yang dinaikkan pada tahun 1895. Ia baru dinaikkan jam ini selepas 10 tahun menara tersebut dibina. Oleh sebab itu, dahulunya menara ini dipanggil jam tinggi, sekarang dikenali sebagai menara condong. Selanjutnya ialah tentang pendema. Siapakah pendema kepada pembinaan menara condong ini? Yang pertama ialah kontraktor Cina yang dikenali sebagai Leon Chongqing dan kontraktor Chelin telah membina dan pendema utama. Yang kedua, dermaan daripada penduduk tempatan untuk membeli jam berkunci dari London buatan firma J.W. Benson, Dashgate Hill, London. Jam besar tersebut perlu dikunci seminggu sekali pada setiap hari Rabu dan jam tersebut akan berbunyi setiap 15 minit. Seterusnya, apakah fungsi menara condong Teluk Intan ini sebenarnya? Menara ini sebenarnya adalah merupakan takungan air sebelum adanya tangki air di Cangkat Pujong. Bangunan ini dilengkapi dengan jam besar. Kini menara ini tidak digunakan lagi, hanya mencari tarikan pelancong yang mengunjungi bandar Teluk Intan. Jadi, nama bangunan ini ialah Menara Condong. Macam mana menara ini boleh condong? Menara condong asalnya tidaklah condong sebagaimana sekarang. Orang yang bertanggungjawab membina jam ini ialah Leong Chongqing atau Ah Cheong. Sebagai arkitek, beliau mendapat ilham membina dan mereka bentuk demikian berdasarkan bangunan pagoda di negara China. Selepas 10 tahun dibina, iaitu pada tahun 1895, telah berlaku banjir besar di Teluk Intan sehingga menara ini tenggelam. Banjir yang berlaku dengan bebanan air yang berat inilah yang dipercayai punca menara ini mula condong ke arah barat dan menjadikannya lebih unik. Kini bangunan condong ini mendapat julukan menara condong kedua di dunia selepas The Leaning Tower of Pisa di Itali. Keunikan menara ini adalah ia menyerupai menara Pisa di Itali, tetapi di Itali hanya ada batu-batu saja, tetapi menara condong Teluk Intan mempunyai kayu yang berkualiti. Dahulu, tujuan menara condong ini dibina adalah untuk melalui kajian yang dibuat terhadap menara jam condong yang dahulunya dikenali sebagai jam tinggi. Tujuan dan motif pembinaannya adalah yang pertama, sebagai keperluan memadam api sekiranya berlaku kebakaran. Yang kedua, sebagai tangki air untuk penduduk bandar sekiranya berlaku kemarau. Yang ketiga, memperingati jasa pentadbir iaitu pentadbir British. Seterusnya sebagai penentu waktu, timekeeper dan mercu tanda bandar Teluk Intan. Sekarang, kini menara ini tidak digunakan lagi dan hanya menjadi tarikan pelancong yang mengunjungi bandar Teluk Intan. Kini, bangunan purba itu mendapat julukan Menara Condong kedua di dunia selepas Menara Pisa di Itali. Menara ini juga diiktiraf sebagai warisan kebangsaan. Pendapat tentang Menara Condong. Yang pertama, menara adalah tempat bersejarah dan diketahui oleh ramai orang. Yang kedua, menara menjadi tempat kunjungan pelancong yang datang ke negeri. Yang ketiga, setengah orang takut untuk berada di dalam menara kerana strukturnya yang condong seperti tidak cukup kukuh. Yang keempat, menara mempunyai 4 tingkat, tapi sebenarnya menara mempunyai 3 tingkat sahaja. Jadi, bagaimanakah objek tersebut telah atau boleh mengubah sikap anda?
Nombor 1, kita lebih berminat dan ingin berkunjung ke tempat yang bersejarah lagi. Yang kedua, kita dapat mengetahui tentang kisah menara tersebut menjadi condong disebabkan oleh banjir dan juga tanah yang lembut. Yang ketiga, keunikan menara condong di dalam negara yang mempunyai persamaan dengan menara di Itali. Yang keempat, menghargai tempat-tempat bersejarah di Malaysia. Yang kelima, mengetahui bahawa jam berkunci tersebut diimport daripada London dan perlu dikunci setiap minggu. Jam ini sangat unik.